Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isma ayyudayya man ya'ul. Artinya memadailah dengan seorang itu derhaka dan dosa baru menghilangkan ia akan hak orang yang wajib nafkah atasnya. Baik. Dia kata setengah daripada kebinasaan berkahwin itu sengkak nak mendirikan hak. Sengkak ni maknanya tidak dapat menunaikan hak-hak yang wajib. Jadi dia terhitung sebagai suatu benda yang membinasakan. Sebab mencari nafkah, iaitu menunaikan hak kepada anak dan isteri, adalah suatu benda wajib. Jadi bila tak tunai benda wajib, jadi ke dosa. Dosa tu binasa. Jadi ramainya orang laki-laki yang bergelar suami atau ayah masuk neraka dengan sebab tak tunai hak. Yang mudah kita faham, nafkah zahir dan batin. Siapa yang sengaja tidak menunaikan nafkah kepada ahlinya, maka dia berdosa kepada Allah. Dalil sabda Nabi hak kita dengar tadi, Nabi kata kafa bil mar'i isma man yudayya man ya'ulu. Cukup dah seseorang suami atau bapa itu membawa dosa. Tak perlu dia jadi perapak bank ataupun peragu, tak perlu jadi tokai dadah, tak perlu jadi bapa ayam, nak bawa dosa banyak. Ayudayya man ya'ulu, bahawa dia mensia-siakan orang yang di bawah tanggungannya. Dia mensia-siakan orang bawah tanggungan. Dia kata kita beri nak makan piti wi amma. Ini baca ni. Main piti wi sama apek wi piti. Ke anak dia, mu anak beranak apek Dia faham tak nafkah zahir dan batin, bukan piti. Kita piti hak mau. Baik, kita cerita tentang nafkah tu. Bila sebut nafkah, orang Melayu ni dia segera nampaknya anak bini. Nafkah ni bukan anak bini. Nafkah ni harta ataupun belanja yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dengan sebab memiliki sesuatu. Tu bagi nafkah. Dia bujang, tak ada anak, tak ada bini, maka tidak keluar nafkah apa-apa. Bila bini dia menikah, ada bini, maka wajib keluar belanja bini, makan minum. Tu nafkah. Apa jadi wajib? Dengan sebab dia memiliki isteri. Dah anak, dah wajib keluar. Apa? Baru nikah kemarin, mana ada anak? Beranak seorang, wajib pula keluar belanja untuk makan minum anak. Dua dah situ nafkah tanggungan. Dua ni saja orang Melayu nampak. Yang sebenarnya bukan. Nafkah lebih luas daripada itu. Bukan dalam bab kitab nafkah, binatang pun kita wajib nafkah. Siapa yang memelihara haiwan, maka wajib atasnya nafkah haiwan tersebut. Bila tak beri nafkah, berdosa. Dia bela beruk seekor, dia beli di besuk 800 boleh cakap besuk. Dia kata tekak, dia tak beri makan, maka dia berdosa. Dia beri makan sedap dah, tapi air tak beri pula, maka dia berdosa pula, sebab tak beri air pada beruk hak dia bela. Faham? Sebab makanan binatang yang jenis duduk atas darat, dua nafkah, iaitu yang pertama makan, yang kedua minuman. Siapa yang bela binatang tak bubuh air, berdosa. Yang tak wajib bubuh air, orang bela ikan, pasal dia minum air dia berenang tu dah. Faham? Yang kedua pula, tempat tinggal haiwan kena beri, kena buat kandang, kena buat gok.
Gok tahu tak gok saya? Benda gok. Bukan gok kambing kan. Gok kambing, GOAT gok. Jadi orang putih tak ada tengok kambing, tengok orang Melayu ala masuk dalam kandang. Orang putih. Jadi orang putih tanya, what is this? This goat. Goat. Jadi orang putih bodoh ni dia ingat ke kambing tu goat, padahal kandang tu goat. Pas ni dia nama kambing goat. Faham? Maknanya binatang kena beri tempat tinggal dan makan minum. Siapa yang tak haram makan minum, binatang berdosa. Dalam hadis cerita seorang perempuan yang tak beri makan kepada kucing yang dia bela sampai hati, maka perempuan itu masuk neraka. Menunjukkan jangan kita nafkah anak bini. Ayah kita miskin, kita kaya, maka wajib tanggung nafkah ayah. Kalau anak tak tanggung, berdosa. Jangan nampak nafkah ni anak bini saja. Faham? Mak miskin, ayah kaya, maka wajib anak yang kaya keluar belanja. Katakan mak tu perlu 200 sebulan, cukup makanlah dia. Ada 4 beradik kena kosi, wajib keluar RM50 seorang. Kerana 50 4 beradik, RM200 cukup. Nampak? Jadi sekurang-kurang hajat, maka tu dipanggil nafkah ibu. Wajib, jangan main-main. Maka kebinasaan seorang suami tak beri nafkah kepada anak isterinya. Beri makan, beri minum, lepas. Tak beri makan, tak beri minum, berdosa dia. Ramai suami yang bernama ayah, pakai tinggal bodoh anak bini, nak pitih tak beri, maka dia berdosa kepada Allah. Dan nafkah kepada anak isteri ada 2. Yang pertama, nafkah zahir. Nafkah zahir ni ada 3 yang wajib, yang asal, iaitu makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Ada 2 lagi nafkah tabi' dia panggil, iaitulah alat-alat perhiasan dan alat membersih diri ataupun obat. Tu nafkah zahir. Nafkah batin wajib kena beri juga. Siapa tak beri nafkah batin berdosa. Dia kata aku tidur mau dengan bini aku. Tu dah hak bini nafkah batin anak warna pula nafkah batin. Nafkah batin bukan jimat saja, maknanya keperluan roh. Nabi kata hakul waladi 'alal walid an yu'allimahul kitab wal adab atau kama qala. Wajib atas ayah kepada anak itu mengajar anak itu pandai kitab dan adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu nafkah beri ke tak? Tak beri nafkah tu balik awal. Tu nafkah batin tu anak-anak. Makanan jasmani, beras, cak naga emas. Faham? Makanan rohani, akidah. Faham? Ajar dia halal haram, ajar semayang. Tu nafkah rohani tu. Ni nafkah zahir aja. Beri sekolah, anak keling beri sekolah kau. Anak induk tangan bulu, dah pitih bulan-bulan ke anak bini. Ngapek kau, hak kising parok lagi beri padamu. Agama nafkah batin anak-anak. Siapa tak beri agama kepada anak dia, dia tak tunai nafkah. Jangan main-main. Nampak? Maka dia telah mensia-siakan ahlinya. Kafa bil mar'i isma ayyudanya man ya'ulu. Memadah seseorang itu berdosa di sisi Allah, dia mensia-siakan orang yang di bawah tanggungannya.
Ramai mana orang yang tak beri makan anak bini? Tak ramai. Yang ramai orang tak beri agama pada anak bini dia. Hak tu yang ramai. Duk sibuk nak suruh senang di dalam dunia, duk sibuk nak suruh senang di dalam akhirat. Tu penyakit orang ni. Dah ingat tu, saya dah ingat. Hak jenis suruh bini kerja cari makan, dia duduk saja dia kok. Hak ni jahat dia ni. Bini dia cari makan. Di Afrika ada satu bang suku kaum. Dia cawak kereta tak ada seluar, cawak. Dia buat ngakor kayu spender dia. Jenis suku kaum ni, dia duduk di rumah. Bini tu baik memburu ramai-ramai puan. Dia carilah benda ada pun, tang bawa balik makan, lelaki makan je. Dayak ni, Dayak Afrika. Jadi kalau ada sini orang Melayu jenis suruh bini dia kerja, dia tukar makan saja, dia Dayak Melayu. Puang takut ketuk lelaki marah, cari juga makan. Sayang ketuk lelaki. Ketuk lelaki badan raung lah. Gi mari raung. Artinya memadalah dengan seorang itu derhaka dan dosa bahawa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib nafkah atasnya. Siapa yang tinggal nafkah anak isteri dengan sengaja, maka tidak diterima sembahyangnya sampailah dibayar hutang nafkah tersebut. Ditinggal anak dia tak beri pitih, lama mana tinggal 20 tahun sampai besar dah anak dia ni, dia wajib kena bayar balik hutang nafkah tersebut kepada anak. Tak bayar, berdosa besar. Dia tinggal, dia pakai tinggal gitu anak bini dia. Nikah dengan ibu lain, mu nak nikah lain tu mu punya pasal. Dah ikut bini baru dah balik dah rumah bini tu. Piti tak beri, nafkah tak beri, maka jawabnya lekat hutang sampai mati. Dan semayang, puasa, zakat, haji, korban tidak diterima. Hotel ni baik dah, dia pergi ke Mekah 2 kali dah. Baik kepada otak dia. Nu anak terganu tu. Daripada kecil dak beri nafkah. Baik apa bapak perapok. Yang kata haji tu haji lanu. Tak reti bahasa. Faham? Haji dia Tuhan tak terima. Sebab semayang tak terima, hak lain kanda tank. Jangan main-main bab nafkah. Tambah cerai bini. Anak tak boleh cerai. Cerai dengan anak-anak bodoh punya ayah. Boleh cerai anak? Aku ceraikan kamu wahai anak aku. Ada itu? Ayah gila. Faham? Ada orang cerai mau, baru nak cerai anak. Cerai dengan anak-anak. Dia kena balik semula kampung, kena cari isteri dia, kena minta halal. Kalau dia miskin, kalau dia kaya, dia kena bayar balik hutang tu. Katakan 1 bulan RM1,000 nafkah dia, setahun RM12,000. 10 tahun dia tinggal, dia wajib bayar balik RM120,000. Anak 500, seorang baru dia tinggal, tak beri, sebulan 500, 10 tahun RM50,000 dia kena bayar. Allah barak lah. Tak ada piti, kena minta halal. Isteri dia kata saya tak halal, nak juga bayar hutang saya. Maka kerajaan akan tangkap orang ini dan dipaksa bekerja dengan jabatan-jabatan atau tugas-tugas, dan gaji dia itu diambil, diberi kepada membayar hutang nafkah. Ni bab khitab rekah kabur susu. Orang yang tak beri nafkah bertahun-tahun kepada anak dia, kepada bini dia, sekarang dia dengar jumlah tu besar, tak orang nak bayar, kerajaan wajib kena takak dia, buat pergi mahkamah, kemudian suruh dia kerja, potong gaji. Jangan main ada belaka dah, siap lekat belaka dah.
Tu hak bagian mak, hak bagian anak kena minta halal pula. Nah, anak kata dah biarlah ayah kita bekal orang lain, kira dah halal nak ganti juga. Kena ganti ya. Siapa suruh buat jahat gitu. Nah, bukan kubai nikah pakai tinggal. Singa lain. Singa bila dia beranak bini, boleh anak dia tinggal. Dia tinggal, dia jalan cari jenis lain pula. Tu singa. Menawar keluarga bahagia tu. Faham? Boleh bakal tinggal anak. Tengok orang belaki nak belaki, tengok bini nak bini. Meriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sungguhnya orang yang lari daripada ahlinya itu seperti menempati hamba yang lari pada tuannya itu tiada terima baginya sembahyang. Ni ambil nak kan? Kan kita reka. Orang yang lari pada anak bini semayang tak terima. Tak boleh semayang wajib. Semayang Tuhan tak terima. Dia nak buat mana? Tak boleh semayang tak baik. Dosa semayang tak terima. Berat. Memang berat. Kita pinjam piti anak kena bayar. Amal orang yang pinjam piti anak tidak bayar. Piti anak kita hanya boleh guna untuk kebajikan dia boleh. Kita pinjam piti anak kita buat bayar yuran sekolah, boleh kan? Tak apa kan? Anak kita cek piti banyak. Nampak? Mak pakai ambil, ayah pakai ambil. Ayah mak kurang curi. Ayah dah kalau macam raya kan, ayah boleh tak boleh repek tak, siapa nak uri piti ke ayah? Raya tua nak apa? Orang uri kan anak kan masa nak balik dah, minta diri dah. Kita panggil anak berapa orang anak 10 ya seorang. Ayah bunyi dah, kita tak boleh hetak. Masa muka tak malu. Faham? Mu tak boleh, mu tua dah. Anak-anakmu dah kalau 5 hari raya 300-400 orang. Ayah duk kita tengok sipang kat mana biti lagi. Dah anak budak-budak dia boleh biti. Kerek bilang, kakak bilang. Bilang depan ayah budak. Ayah teh baru mampu. Lecing kawan tu. Bahang biti anak stakor. Sambut tek. Wajib kena ganti. Faham? Kalau minta halal tak boleh, budak tak balik lagi. Izin dia tidak sah pada sisi syarak. Nampak lagi? Dan tiada diterima pula puasa hingga kembali kepada ahli puasa pun Tuhan tak terima sampai dia balik semula kepada ahli dia. Balik semula minta halal dan kena ganti. Dia sama macam hutang mas kahwin. Hutang mas kahwin ni sampai ke mati. Batu orang yang tak beri nafkah pada anak bini dia, dia pergi lari duduk jauh menikah lain, dan akan tidak cerai pun anak isteri dia ni. Dia cari, dia balik semula, orang kata bini dia mati je. Lama dah mati. Masa mula lari tu setahun mati, nangis mati. Sedih kan? Maka wajib kena bayar kepada waris. Jadi hak pesaka dia panggil. Hutang nafkah tu jadi saka. Tak beri berdosa. Dia tidak uya pasal bini dia mati lama. Tidak uya. Mana boleh jadi saka boh. Dia berleret-leret. Kena cari warisnya sampai dapat dan bayar hutang pesaka tersebut. Dan telah mengeluarkan oleh Tabarani di mana-mana laki-laki yang berkahwin ia akan perempuan atas dikit daripada isi kahwin atau banyak tiada padanya pada laki-laki membayar ia kepada perempuan itu akan haknya, lagi akan menipu daya laki-laki itu akan dia akan perempuan, maka mati ia laki-laki pada hati ada membayar ia laki-laki pada perempuan itu akan haknya, nescaya berjumpalah ia laki-laki akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, padahal ia laki-laki itu zina, iaitu seperti dosa orang yang berbuat zina. Mana-mana orang yang berkahwin dengan seorang isteri
kemudian tak tunaikan hak, mati dia berada Allah Ta'ala macam dalam keadaan dosa zina besar lah, dosa besar lah nak kabur. Bukan itu zina, tapi membawa dosa besar. Orang kata dosa mu benda ni yang masuk neraka kamu itu baik, tak meropok, tak menyamuk, tak nyambur pergi kuda. Faham? Nampak dah dia masuk dalam ekor surah sama, masjid sama, nak balik bang. Tak nak balik jadi tu imam. Kamu orang baik. Aku tak tunai hak ahli. Okey. Dah pesan dah kerana dengan perkara-perkara dunia, tak pesan pada perkara-perkara akhirat. Cikgu tanya nak jadi benda arkitek. Ada arkitek sama. Tak ada dah nak jadi tok imam ke, nak jadi apa benda tok guru ke, nak jadi ustaz ke, tok bila ke, al-hafiz ke, nak jadi qari ke, nak jadi hakim taranum ke, tak ada. Arkitek lah ni habis arkitek, ketek situ, ketek sini. Pasal apa? Pasal ibu bapa telah diracun fikirannya oleh ulama Dajjal. Siapa ulama Dajjal? TV. Duk ajar, duk buat cerita bahawasanya kejayaan dunia ni lah kejayaan hakiki. Dia buat drama kan? Orang berjaya, orang kereta besar, orang rumah besar, orang negara besar. Kena racun orang. Ada apa-apa. Jadi lupa akhirat. Duduk di dalam gelap kejahilan. Rumah terang, dada gelap. Pasal duduk nampak matlamat kesenangan dunia. Dia senang ni hati, bukan harta. Kalau harta senang, orang kaya senang. Mana orang kaya susah? Tu bunuh diri jutawan. Posmen tak bunuh diri. Tak. JKK tak hari. Office board tak terjun bangunan. Pengurusi syarikat, manager, bintang filem, orang kaya belaka bunuh diri. Pasal kaya bukan senang. Kaya ni maknanya ada pitih banyak, bukan senang. Senang lain. Senang ni boleh buat belaka. Hati gembira dan kita ni tidak terikat, tidak terbelenggu, tidak sibuk. Itu orang senang. Nu banyak pitih. Banyak pitih ni Tuhan beri dia senikmat. Masa nak beli, lepas tu tak ada nikmat. Orang banyak pitih masih nak beli. Dia tengok kasut 800 ya, Timberland. Dia boleh beli. Waktu beli pitih 800 tu leceh. Situ suka dia. Kita hak pasar pada kita kot trimming. Hak 8 riyal ya, pukiong. Pukiong nak tengok nitik ali atas trimming. Dah beli 8 riyal dak pitih. Pitih ada 6 riyal nak tukar belak ni. Tak? Jadi nikmat orang kaya masih nak beli kursi harga 8,000 boleh. Dia telefon ya atas kursi hak model gini, hak kaki dia macam kaki umur kamu. Cina mari kata situlah. Duduk merasai nikmat ada. Nak duduk gua ni sibuk, tak dah duduk. Boleh duduk kursi 8,000 lah. Duduk dapur itu ambil angin. Cucu duduk arah. Dah beli bodoh tinggi gitu. Lasir 25,000 tengok, lasir 25,000. Bodoh. Baik mu buat surah 25,000, 24,000 surah. Lebih 1,000 beli lasir. Faham? Jadi gitu. Orang senang ni orang yang boleh buat macam-macam, boleh makan macam-macam, tu orang senang.
Nah, boleh tinggal rumah dia tak payah kuci. Tikak buka serma, naik kompor 3 hari. Tak bimbang sikit. Dia nak curi, dia rehat dia. Rehat suti waktu giling. Nah, atas meja tak ada barang kemas, barang awak isang. Ada ni menang kepi, cok dah tak boleh. Nah. Tadi kita pergi Pulau Kengga jumpa orang susah lah, anak 5 orang susah lah. Dengan kaki ayam apa semua. Nah. Dia duduk rumah dia buat pasar gitu. Dah. Kerja tahan tahu gitulah, dia buat ikan. Dia tahan tahu, tahan ikan keli, tahan ikan apa, pergi jual. Susah kan. Kita kata dah tak minta batuang ni JKK dah boleh tak. Minta dah sekali. Dah tu dah minta tak buah sekali Dah kalau tak mau pergi dah yang minta lah. Mana orang susah. Dia kata kena potong nama. Minta tapi JKK tak benar. Pasal dia kata kuat tok guru. Orang susah kita mu tangga ada sikit lagi, bukan bitih mu nak sekat-sekat bitih kerajaan bitih rakyat kan. Nah, orang susah tu tak boleh. Dah. 2 hari lepas keluar kan dalam sinar harian JKK menyalah guna kuasa. Nak 2 muka. Bukan berita kecil 2 muka bawah. Dibesuk. Nah. Orang ke laut sungguh tak boleh paper. Orang tak ke laut boleh paper. Tak. Lepas tu paper bau rumah. Boh dulu buat sadung dulu bagi tengok. Lepas tu tolak. Nah. Injing 15 kuda Yamaha 4,300, tolak 3,900, rebut orang ambil. Dari dah ke laut dia cikgu. Ini penyelewengan. Pitih apa? Pitih dia. Pitih rakyat. Nah, kamu kata tadi siapa daripada orang yang Tuhan beri kuasa kepada dia untuk menguruskan keperluan rakyat dan dia menipu RM1, 1 dirham aja, masih dia mengetah, maka tangan dia tidak akan terbuka daripada ikatan di padang mahsyar. Nyak boleh kuasa tu suka. Nabi kata man wuliya faqad zubiha bighairi sikin. Siapa yang diberi kuasa sebenarnya dia telah pun disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Dia sembelih dah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa tiada kuasa daripada mendirikan hak ahlinya, dan jika ada ia hadir sekalipun, maka itu seperti orang yang lari daripada ahlinya. Orang yang tak lari duduk di rumah dengan anak bini tapi tak tunai hak, sama macam orang yang lari juga, tak terima sembahyang dia. Imam Ghazali dia orang pandangan jauh. Imam Ghazali bukan Encik Ghazali. Imam Ghazali. Dan kata Imam Ghazali pula, maka binasa ini maknanya rata, tiada sejahtera tak selamat daripada binasa mereka orang yang alim akan ilmu hikmah, yang memberi manfaat di dalam akhirat, lagi mempunyai akal yang sempurna, lagi baik perangainya, lagi mengetahui dengan mata hatinya akan ibadat, akan adab perempuan, lagi sabar ia atas kejahatan segala lidah perempuan, dan berhenti ia daripada mengikut syahwat perempuan, yakni tiada ikut kehendak perempuan itu melainkan yang muafakat dengan syariat, lagi loba ia lelaki atas menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim, yang wajib atasnya, lagi itu melainkan yang muafakat, lagi ia lali daripada kesalahan perempuan, yakni tiada sangat herau akan kesalahan perempuan atas laki-laki atasnya, lagi ia suami meliharakan dengan menunjukkan dengan akal akan tabiat perempuan, yakni tahu ia membuka akan perempuan dengan bicara akalnya. Baik, kata Imam Ghazali, dia kata binasa jadi seorang suami ni rata, bukan seorang dua, parok. Dia kata ramai orang kena parok. Tak selamat mereka orang yang Tuhan beri hikmat, maknanya bijak sana, iaitu ilmu yang memberi guna di dalam akhirat, lagi punya akal yang sempurna, lagi baik perangai, lagi mengetahui dengan mata hatinya akan adab perempuan,
Orang yang selamat, suami yang Tuhan buka pintu hatinya, dia dapat mengharungi rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu jangan masuk api neraka, dan jaga anak bini kamu jangan kena api neraka. Jaga lagu mana? Dengan beragama. Tak ada benda dah yang boleh selamatkan kita daripada api neraka, beragama. Orang lain tak boleh. Maka bila disebut agama, maka yang paling bisa sekali takwa tu lah. Takwa tu lah pakaian yang paling kebal daripada api neraka. Yang ini seorang suami yang tahu selok-belok rumah tangga. Sebab bila berkahwin sebenarnya dia telah memikul beban yang sangat berat. Jangan kita dah suka nikah beh. Gini nikah Syekh beh. Abang budak tahu kahla. Faham? Jawab nikah tu sebenarnya tanggung dosa. Faham lagi? Yang jawab nikah tu boleh sedap je, tanggung dosa. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah tak saya? Lain kali jawab gitu deh. Ya duk main gitu. Ada seorang budak tu, kita ajar dia main nak ajar jawab nikah dia, tak apa tahu dah. Bahasa dia kita tahu dah. 6 kali 6 kali ni aku nikah, aku terima akan nikah kepala otak apa. Aku terima akan nikahnya, kan aku terima akan nikah, mu terima nikah tu imam mu terima. Benda tu imam tua ngatuk gitu. Ganda awak balik tu imam. Mak dia tengok ni nampak lain muka bini mu, boleh tu imam. Orang kabur tu benda nak tolong ajar, dia kata pandai dah 6 kali tubik peluh ke hidung, mitik ke hidung. Jawab gitu saya. Jadi bila kita kata aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut, itu sebenarnya maknanya hakiki ada. Benda makna hakiki. Aku tanggunglah dosanya mulai daripada saat ini. Itu sebenar. Biar nampak tak? Bila kita dah jawab nikah tu jadi isteri kita tanggung dosa dia. Masih hidup dengan mak dia tak jadi bini kita, kita tak pakai tudung, pak dia tanggung. Dia tubik pakai seluar ketat, pak dia tanggung dosa. Seluar jelek, pak dia tanggung dosa. Faham? Dah ajar agama, pak dia tanggung dosa. Pak tak ada dah duduk ketakit, toki dia tanggung dosa. Faham? Dah ni jadi bini kita dah, kita lah tanggung dosa. Mak ayah dia terlepas dah lah. Tu hakikat jawab nikah. Dah pikul beban dah. Tu kerana faham baik. Kita tanggung dosa dia. Siapa kepada dia menjadi janda semula, baru kita tak tanggung dosa atau sampai mati. Faham? Kita cerai dah dengan dia, tanggung lagi dosa. Cerai dah tak ni. Petang ni tubik pasal minggu pakai baju dengan sekerat, kita tanggung dosa. Padahal pagi cerai tanggung lagi dosa. Nampak tak saya? Dah bila tak tanggung dosa? Bila namanya janda. Bila namanya janda, habis iddah. Faham? Baru cerai dalam iddah, tanggung dosa. Sebab tu perempuan yang kena cerai dalam iddah wajib taat kepada suami. Apa yang dia buat, suami dia biar, suami dia benar, berdosalah suami. Padahal cerai dah bagi tadi dah, bini petang tu bik baju lengan sekerat, dia tanggung dosa lagi, suami tanggung lagi. Isteri dosa-dosa dah, tapi yang tukang tanggung ada lagi suami. Walaupun cerai tu parok, siap dengan terajang atas muka 12 kali. Ada atas dada jack planki atas kau, tak ada kira dalam iddah. Dia buat dosa, mu tahu, mu tanggung. Namanya janda, baru tak tanggung dosa. Ingat, start daripada kita jawab akad nikah, maka kita tanggung dosa sampai dia mati atau sampai kepada dia menjadi janda.
Seh baru cerai, seh. Bini seh. Boleh nikah tak bini seh dengan orang lain? Baru cerai sehari. Baru tak boleh. Nama puan tu Lijoh. Saya kata aku cerai mu Lijoh. Tak. Lijoh tu boleh kahwin tak dengan orang lain? Aku cerai mu Lijoh dengan satu talak. Sah tak cerai gitu? Dah tu? Bapa tak boleh kahwin? Dalam iddah? Tak boleh nikah dengan perempuan yang dalam iddah. Tak usah nikah, pinang haram dah. Pinang haram dah. Dia cerai dengan laki dia, kita pergi pinang. Haram, berdosa besar. Tak boleh pinang. Pinang lagi mana? Masuk rombongan meminang. Tak Hak laki kata nikah dengan hamba pula, tu lah panggil pinang. Nikah dengan kita pula. Dah dengar khabar mu cerai dengan laki mu pagi semalam, nikah dengan aku pula. Nikah dengan aku pula, tu lah panggil ajak kahwin. Pinang ni maknanya ajak kahwin. Faham? Haram meminang, tak usah kata nikah. Dah kalau gini nikah sengaja berdosa besar. Silap tak berdosa, tapi batal serta merta. Macam Rasulullah bila iddah. Nikah dengan bini orang lagi. Iddah patut 2 kali suci, 3 kali suci, lagi bilang 2 kali. Mana ada sekali haid lagi. Salah kira pergi nikah dah dengan tok lelaki baru. Faham tak? Nak buat gua ni. Maknanya jawabnya dipasah nikah serta merta. Faham lagi? Pasal dak habis lagi iddah. Pasah serta merta. Pasah ni mana batal nikah dengan suami baru. Dah kalau mengandung, mengandung kena tengok anak lagi. Kalau anak itu lahir tak sampai daripada 6 bulan tarikh nikah dengan laki baru, maka beng suami lama. Nampak? Kalau anak tu lahir setelah 6 bulan daripada tarikh nikah dengan laki baru dan tak lebih daripada 4 tahun, maka kena tengok rupa anak. Kalau meh ayah dulu, beng ayah dulu. Kalau meh laki baru, beng laki baru. Tak? Dia panggil nikah syubhah. Dia gitu. Faham tak saya? Sebab gini, 4 tahun ni paling lama hamil 4 tahun. Faham tak? Sekurang-kurang hamil 6 bulan. Dia tak ada orang hamil 5 bulan beranak. Sekurang-kurang beranak 6 bulan. Sebab tu kalau orang tu keluar jatuh anak tak sampai 6 bulan, dia tak panggil beranak. Sukut, gugur lagi. Nak nama beranak, sekurang-kurangnya hamil kandungan tu 6 bulan dan ke atas. Nampak? Hamil paling lama 4 tahun. 4 tahun paling lama. Yang 9 bulan tu biasa tapi hak berlaku paling lama 4 tahun. Imam Hanbali cerita jiran aku hamil 4 tahun belaka, 3 orang anak 12 tahun. 3 orang anak. Aku pergi tengok masa dia beranak budak umur 4 tahun. Bapak dukung ke pos lepok tak? Dah 4 tahun duduk dalam kandungan. Lagi mengetahui dengan mata hati akan adat perempuan. Kena tahu adat perempuan. Adat ni makna tabiat perempuan. Di antara tabiat perempuan yang paling menonjol sekali benda. Syekh. Membeli belah. Pandai saya. Mu macam ada bini dia. Dia suka memujuk suaminya untuk mendapatkan itu ini. Itu tabiat. Jadi kita nak nikah kena tahu benda lagu tu. Kena bersedia dia berahi. Dia akan kecek suruh beli itu, suruh beli ini. Kita kena faham tabiat. Banyak lagi tabiat dia. Dia kita kena faham.
Nah, jangan bila kita nikah jadi kerekuk. Bini suruh beli tu, tak beli, suruh beli ni, tak beli. Nah, jangan. Sebab tabiat Arafah dia gitu. Kalau beli, dia berahi. Dia berahi beli, dia berahi pergi jalan. Dia berahi. Nah, sebab dia sebenarnya kanak-kanak. Nah, kanak-kanak. Dia suka bermain-main. Nah, sebab tu dia perlukan pemimpin. Maka nama pemimpin itu suami. Orang puang Tuhan buat lemah, dia tak boleh berdikari sendiri. Nak duduk, dia kena ada pemimpin, orang yang menjaga dia, iaitu suami. Maka lengkap lalu hak lembut dengan hak keras. Suami keras, hak puang lembut. Nikah suami isteri dua. Nah, tabiat dia. Pelindung dia kan. Kalau ada orang jahat, hak puang sajanya buat dia orang jahat. Ada lelaki, dak lah. Tu pelindung. Nah. Orang puang pula dia tidak sabar. Kita kena faham dah, dia tak sabar. Kalau dia kata dulu beli baju ni selah, beli halu hari ni, kita kata bulan depan kita tengok muka dia memang pula sawah tu. Dia tak sabar. Jadi kita kena faham. Sebab jadi daripada tulang yang bengkok. Tulang yang paling bengkok. Kalau lok kau belok, kalau kita keras patah riang. Kena turut attack, lawan attack, jangan lawan belaka. Jadi Tuhan buat molek dah orang lelaki kerjanya cari pitih. Maka dia pun berkahwin dengan seorang perempuan namanya isteri. Maka Tuhan buat molek dah orang puan kerjanya berhabis pitih. Faham? Jadi camik. Kalau kita duduk seorang lelaki cari pitih sama 3-4 ribu sebulan, nak ada pitih. Kau duk ikat ngetah berdebok tahu lagu ni. Nak ada. Maka nikahlah supaya tak banyak sangat pitih, dia tukang borok. Ni siap dah baju raya. Kena faham adat-adat dia. Kalau dia berjanji, dia tak ingat. Tu tabiat dia. Dia janji tak ingat. Kalau dia kata tak ambil dah, maka maknanya nak lagi. Dia tabiat dia gitu. Dia kata tak ambil dah, tak ambil ni hak ngelah dah. Kalau beli rata ni tak ambil dah. Maknanya nak lagi. Dia kena faham. Dah faham tak apa, kita tak marah. Kita faham dulu dia kata dah tak mau beli dah, ni dia mesti beli lain pula. Kita faham dah memang jenis gitu. Kita beli pula tak susah. Sebut pergi budak-budak dia berani main budak-budak kan. Kereta bomba dak main pergi beli. Nak Power Ranger dah. Power Ranger tak ada cabut ke tangan, nak cicak main. Faham? Rapuang kita kak dua pasang tu kain hak bunga keduduk dak batang lagi, nak baru pula kain. Biar dah, dia memang jenis lagu tu, kita kena faham. Boleh? Jangan marah orang apa pasal dia buat kerja rumah kita kan. Dia tukang nyapu, dia tukang basuh pinggang, tukang masak, tukang basuh bairok anak, dia belaka. Sepatutnya bukan sorak kita buat tekak dia, bubur rata pada maziah, buat tekak. Biar gitu pasal isteri kita kan. Lagi sabar ia suami atas kejahatan segala lidah. Perempuan kena sabarlah kalau dia jahat lidah, bahasa dia dah. Kalau dia berani belebel ke apa nak buat gua ni, boleh pahala. Tapi kalau kita rasa jenis tak sabar, cari hak tak ada mulut. Bukan hal lesen kita tak ada mulut. Maknanya hak tak cakap banyak lah. Tapi kalau hak bini cakap banyak, biasanya orang perempuan cakap banyak popek. Kita kena sabar lah. Sebab kalau kita gitu turuk, jadi belawang dia. Kita jadi belawang. Bila jadi belawang, dia kurang akal dah Nabi kata. Betul tak? Kurang akal tu maknanya bodoh. Dah kita pergi belawang, tak orang bodoh. Kena faham baik. Lepas tu suami dia kena lebih. Nampak ni buah bodoh, kita gitu turuk kat bodoh dengan kita. Jadi kita kena ada cerdik seorang. Dan berhenti ia pada mengikut syahwat perempuan yang ini, tiada ikut kehendak perempuan itu melainkan yang muafakat dengan syariat. Jadi ingat, jangan dengan sebab isteri kita gitu turut belaka binasa kita.
Bini kata nak main aerobik bang, nak suruh kepeh kat perutnya buat alasan, padahal nak berjalan, nak kupur. Kita tengok dulu. Kalau tempat tu orang belaka tertutup, tak ada orang lelaki, tak ada masalah. Nak senang nak apa. Kalau ada pandangan mata laki-laki, tak usah semula aerobik semula. Ni ada untuk lelaki tukang pergi atas, bini tukang pergi main gym. Dalam gym hak datang dia kok, bini gym kok dia main. Bini nak tambah besar dada. Bini dia senang untuk lelaki tukang atas pagi-pagi. Bini pakai baju tak patah turuk dia. Patah turuk, gelak tu ada dah. Pakai ketak ni untuk lelaki senang atas ming, bini jogging ting 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 ting. Luar ketak ni bini ni. Baju bukan pakai kana baju. Baru naka. Hukumnya haram, berdosa besar suami. Nak senang nak apa, pakai baju yang orang tak nampak aurat. Faham? Bukan dari senang mu nak jogging naik atas planet mustari tak apa. Tapi aurat kena jaga. Mau pakai syariat. Boleh tu lelaki duduklah kereta, duduk tunggu bini duduk senang tu. Apa ni? Tu duduk senang. Duduk aerobik. Lagu sedepan, konstruktor sedepan. 1, 2, 3 bodoh, 1, 2, 3 bodoh. Faham tak? Dia main gitu. Waktu lelaki pergi atas bini berlatih nari, dia tengoklah. Bini berlatih nari ni tangan ni. Aduh. Ni. Bila tak kena tangan, hak tukang latih nari tu pegang tangan bini dia, buat gini betul-betul. Penari kebudayaan. Tok lelaki ada duduk tunggu biar. Bapak dayus. Apa makna dayus? Orang yang membiarkan isterinya melakukan maksiat di depan mata. Ada. Molek ada. Tak tahu kahala. Dia nak buat benda hukum dengan syariat dia. Ambil kayu go syariat, tarik tali isi syariat dia. Tak apa, syariat benar lah. Tak ada masalah. Bukan suruh kurung macam kurung ayam dalam go, boleh berjalan apa, tak ada masalah. Ada masanya, ada tekahnya, dan patuhilah hukum syarak. Tak apa-apa. Tok lelaki bergerak sungguh lah ni. Bini tak akan tudung, boleh ada bawa waktu pergi jalan. Sohu waktu tu tengok korang sebelah mata. Padahal bodoh bini tak akan tudung. Terang-terang jadi fasik di khalayak ramai. Hak dalam rumah kita tak nampak belaka. Tapi hak luar rumah nampak terang. Bini tak akan tudung boleh jalan tok lelaki buat pergi jaya, buat pergi maiding apa semua. Menunjukkan bahawa suami ni terang-terang jahil dengan hukum syarak. Bini pakai seluar tak neleh pula, tubik seluar dalam ni. Orang boleh tengok pula nama seluar dalam bini dia, Krokodil Hajari. Faham tak? Jadi kebanggaan pula tok lelaki. Bodoh ke cerdik gitu. Bodoh tu. Bodoh-bodoh pun rawat natu. Dia kalau canggah hukum syarak ada. Walaupun pah tinggi tak kira. Kalau ikut hukum syarak cerdik, walaupun nyadaknya tai gembul kat keting. Sebab cerdik ni akhirat. Ni bukan cerdik kira dunia. Jangan turuk. Dia kata bang, asal makan tudung kali nak gini dinner boleh sekali bang. Tak boleh, haram. Tok lelaki kena kata gitu. Sekali bang, tak boleh, haram nak makan tudung. Molek tengok orang. Tok lelaki dia tak putus asa apa. Dia dapur pula, dia mikir belang-belang duduk basuh pinggang. Syaitan kata mu jolok kot ni pula. Boleh sekali bang. Boleh tak boleh mu ni apa. Aku kata tak boleh pakai tudung, pakai skah sikit pun tak apa dah. Tengok tapal dalam kereta pakai skah je. Bini kata pula boleh pakai skah ni duk online tengok orang pun dia macam orang tua lama. Kali bang malam-malam kat hotel kan kau nampak mana-mana mau ada apa-apa ya. Faham bodoh tu.
Ada apa-apa. Nah. Jadi cak ayam tunggu tu lagi. Ni kecek barang ni. Nah. Hak depan mata kita tanggung dosa. Belakang kita tak tanggung. Kita pesan dah jangan buka tudung. Nah. Dalam rumah boleh buka tudung, luar jangan buka tudung. Orang mari kena pakai tudung. Depan kita je pakai. Nah, lepas dah kita. Tanggungjawab kita. Belakang kita je buang. Kita tak dosa pasal kita pesan dah. Nah. Ada orang puang bila tok lelaki dia pakai tudung. Bila orang luar tak pakai tudung. Tidak sembang petang tarik. Lalu apa orang kampung, lalu tok ngelu, lalu posmen, lalu apa? Jibat pun tak paling baru. Duduk buah atas gerai petang. Berak tengok laki dia balik jauh untuk sikap. Gerah-gerah ni masuk jibat ni. Laki aku balik Maknanya nak belawak ke laki dia. Faham? Nak sandiwara. Tok laki tengok kat duduk. Padahal tadi cakap dengan posmen dogo terus balik. Nolek kemar ratung. Tok laki ada, tok laki kelompok khusus 3 hari. Bini tu beg kemar ratung. Ambil surat dengan TMB cek metal. Salah corang tulis kat lain. Dak kemar ratung. Esok hari pula TMB nak cek pula. Waktu dak cek metal dah, metal lain. Jenis masuk dalam rumah orang telekom mari nak tengok wayar internet dak kena ke apa semua ke. Ada ke bini? Tak pakai tudung tegak. Molek-molek ada. Awak kan tak kuat. Kena kuat hukum syarak. Kaya miskin tak ada soal, hukum syarak kena kemah. Lagi loba ia atau menyembunyikan dengan hak perempuan yang lazim atasnya, lagi lali ia daripada kesalahan. Betul tu dah. Lagi lali ia daripada kesalahan perempuan. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Kawan saya kerja Plaza tu, bila tiba masa kira ada duit lebih. Lalu benda ni kaku. Kalau bagi kepada penyelia tol, dia ambil belanja ke dia. Boleh tak kita ambil duit tu? Kita buat andaian yang duit itu sebagai bonus kita kerja. Dia tak kira lah, maknanya kerja maknanya terima duit, bayaran daripada perkhidmatan yang tertentu, sama ada tu ke kedai ke di mana restoran ke kita jaga, maka duit tu lebih daripada bayaran sepatutnya. Katakan tu maknanya sepatutnya 1,000 hari tu, tapi ada 1,015 riyal. Tu menunjukkan 1,000 je. 15 riyal tu boleh ambil tak? Jawabnya tak boleh ambil. Tak boleh. Dah lepas tu kalau kita tak ambil, siapa ambil? Bos curi. Bos curi tak apa. Kalau kita tak boleh curi, kita buat report Maknanya duit bulan ni lebih banyak ni, bulan ni lebih banyak ni. Tu baru amanah. Macam kita jaga barang kedai kau. Kira-kira tengok daripada resip, maknanya daripada resip yang kita jual hari ni 800 riyal, tapi duit ada 800 setengah. Setengah tu tak boleh ambil. Bukan hak kita. Kita wajib iktikad Nabi Muhammad SAW maksum daripada melakukan dosa dan kesalahan. Adakah Nabi Adam dianggap satu kesalahan memakan buah khuldi? Adakah itu dikatakan tak maksum? Jawabnya semua Nabi-Nabi dan Rasul adalah maksum. Kesalahan Nabi Adam itu bukan dosa, tetapi rupa saja dosa. Hakikatnya menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Adam tak makan, macam mana juga nak jadi firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak turunkan manusia ke bumi. Tak cipta lagi manusia, Tuhan kata dah, aku nak cipta manusia, lepas tu nak turun ke bumi. Mana ni perancangan Allah.
Jadi tidak boleh kita kata dia berdosa melakukan maksiat, tetapi melakukan kesalahan boleh, kata ulama-ulama. Yang pada zahirnya satu kesalahan, hakikatnya menunaikan perintah. Sebab itulah cerita Nabi Muhammad dalam suatu hadis. Dia kata Nabi Musa pernah bertemu dengan Nabi Adam AS. Nabi Musa kata, apa yang pergi makan buah terlarang itu? Nabi Adam pun berbisik kepada Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa kata, kalau begitu, kalau aku jadi mu, aku makan parut padamu ni. Faham? Pasal dibukakan segala rahsia alam ini. Faham? Jadi kita tak usah cara tu. Kita dalam musafir, dalam perjalanan kita nak jamak, tetapi lupa kalau kita semayang niat zuhur, maka dalam masa yang sama kita tukar niat semayang jamak. Minta penjelasan. Dia gini, sunat kita niat jamak itu dalam takbir, tetapi kalau dalam semayang tu boleh lagi. Siapa kat tengah rokok, kita baru niat nak jamak, boleh lagi. Hari Jumaat kita semayang Jumaat luar mukim, ada orang kata kita kena tunggu makmum mukim akad takbir dulu, baru kita akad takbir kemudian minta penjelasan. Tak betul. Yang betulnya orang yang semayang, orang yang tidak ada uzur hadir, tidak ada uzur untuk tidak hadir Jumaat, dia nak semayang zuhur, barulah wajib kena selesai dulu semayang zuhur daripada mukim tersebut. Ini orang yang uzur, orang yang tidak ada uzur nak menunaikan semayang zuhur tanpa menunaikan Jumaat. Kalau nak semayang Jumaat tak wajib tunggu mana-mana takbir atau salam dulu. Sebab orang yang uzur, orang yang tak uzur tapi tak hadir Jumaat nak tunai semayang zuhur, faham lagi? Dia malah nak pergi semayang hari tu. Letih ingat rasa malah lagi. Dia pun tak boleh semayang zuhur melainkan setelah selesai semayang Jumaat dalam mukim tersebut. Hak tu je ada. Di bidang ASB boleh tak buat derma untuk buat pejabat PAH kawasan Kuala Nerus? Kalau pejabat itu memberi maslahat pada orang awam, boleh. Dia untuk maslahat orang awam. Apakah ada dia sebagai ayah kepada anak perempuan layak jadi wali untuk pernikahan anaknya, sedangkan dia tidak bersolat dan kaki judi? Tak layak. Dia kena bertaubat. Kalau tak mau bertaubat, maka toki pula jadi wali. Dia gitu. Sebab wali fasik tak sah jadi wali. Melainkan tidak ada, melainkan semuanya fasik belaka, baru undur balik ayah yang fasik menjadi wali. Ayah nak jadi wali, ayah kaki judi, naik ke toki pula, toki kaki belaga ayam. Turun ke adik-beradik, adik-beradik ngedor pi kuda. Suruh anak saudara pula, hak belah abang, anak saudara hak belah, adik-beradik lelaki, anak saudara ada di penjara Sipar Renggang, Kirogo. Pak saudara pula, pak saudara nung jual dadah golok nung. Tak ada dah lah. Sepupu ada seorang lagi, diturut-turut sepupu jadi kelak malam, bonzer kelak malam, pasik juga. Faham? Maka tu imam lah juru nikah yang dilantik oleh kerajaan. Juru nikah masih tunduk nak beri barang, jatuh nombor ekor pula lah kocek. Tak pasik juga juru nikah. Pusing balik, ayah hak pasik menjadi wali, barulah sah. Faham? Ada kau gitu. Banyak dah buat contoh biar nampak Jiran kapal saya jemput saya hadir kenduri perkahwinan anak perempuannya, saya muskil untuk penuhi jabatan tersebut kerana jiran saya itu tak pernah solat. Juga seorang kaki nombor ekor. Tahu saya dia juga tak kerja tapi hidup mewah. Saya tak mahu anggap buruk padanya. Adakah saya wajib juga memenuhi undangan tersebut? Kenduri tersebut akan dihadirkan esok. Baik, gini. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang ni memang dia baik. Tak ada lah buat benda-benda jahat, maka tak boleh nak suka buruk pada dia. Yang kedua pula, orang ni kita tak tahu baik ke jahat. Mungkin kerja baik, kerja makan gaji, kerjaan. Mungkin peropok, tak tahu. Maka husnuzani suka baik juga, boleh makan. Jemputan dan pemberian dia. Orang ni kerja jahat, tapi ada kerja baik, dia dua kerja. Siang dia kerja jadi guru besar, malam cah rumah. Jadi ada dua pendapatan. Jadi hak mana pakar kata boleh hadir juga. Sebab mungkin kita makan hak halal tu. Cuma makruh. Warak tak sah. Pasal dia campur dah. Syariat boleh. Orang ni memang dia pendapatan hak jahat saja, tak boleh. Undangan, jemputan, makan,
Nah, belanja tak boleh sebab di sumber memang hak jahat tu saja. Nah. Pasang nyanyian. Tak apa dah adik. Tengok nyanyian tu kalau haram pada syarak tak apa, kalau tak haram pada syarak tak apa. Boleh hadir. Dia setengah daripada uzur tak hadir jamuan makan apabila adanya nyanyian yang diharamkan. Nah, orang puang nyanyi. Nah, di majlis kahwin dia. Orang puang nyanyi mana boleh, haram lah. Nah, orang lelaki nyanyi tak apa, tak haram. Nah, gana hukum semayang seorang yang tengah semayang tiba-tiba gusi tubik darah. Tak batal semayang. Apa hukum duduk? Jangan telang lah. Jangan telang. Telang baru batal. Telang darah bukan telang gusi, telang darah gusi. Apa hukum duduk sebelah dengan orang puang ketika dalam bas? Sebab biasanya tiket pakat beli gitu je dan tak tahu pia-pia akan duduk sebelah kita. Jadi kalau darurah tak ada orang nak tukar dengan kita. Sebab sebelah kita tu memang orang puang. Tua pula tu. Orang tamu duduk. Nak kita seorang duduk tak apa. Tapi tak boleh duduk bersentuhan. Kena duduk jauh daripada dia. Kena kesok lah. Takkan duduk atas tabah. Tapi kalau ada ruang kena tukar. Ada orang sekalian dah puang duduk sebelah. Sekalian tuju mana saya? Boleh tak saya tahu bila ustaz pergi mani urai? Sebab senang nak tahu. Jadi mani urai lusa lah. Lusa tu Isnin Pina Merah. Tak ada lah kuliah Pina Merah. Hari penamaan calon. Lusa tak? Hari Isnin ni lah. Hari Selasa. Apa hari Selasa pula? Hari Selasa. Isnin. Isnin kan lusa. Lusa. Tulat. Duit di bidang ASB boleh tak kita beli bola untuk aktiviti riadah? Dia untuk keperluan orang ramai, yang maslahat orang ramai. Tak. Jadi kalau riadah itu hara pada syarat dikira maslahat juga. Untuk main orang ramai. Duit zakat wang simpanan boleh tak kita beri pada abang tiri kita yang miskin? Boleh, dia orang miskin. Macam mana nak nasihat ayah yang tak nak semayang? Puas dah saya nasihat tapi dia buat dah endah saja. Suruh kalau lain nasihat. Kalau ada anak nasihat dia apa nak dengar? Cari orang yang sebaya umur dengan dia. Ataupun buat cakap depan dia biar dia dengar. Dia duduk belakang tengok cakap dengan adik kita. Dah ustaz kata orang ni semalam orang tak semayang. Tak semayang parah. Pada ngetang ngecok betul lah kubur. Dia dengar lah, mari takut juga. Kena pandai-pandai lah. Pasang CD, pasang apa biar dia dengar. Apa hukum guna katak buat umpang mengai? Buat upang tak apa, tapi kalau kita bunuh katak haram. Apa hukum bagi seorang muslimat ataupun perempuan melakukan teknik rebonding untuk kegunaan dalam rumah sahaja? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Tengah ulama kata tak boleh. Setengah ulama kata boleh, tapi untuk ditunjukkan kepada suami dengan izin suami. Tak ada suami tak boleh. Kena bersuami dulu dan ada izin suami. Apakah pendapat Ustaz tentang program latihan khidmat negara? Kerana saya merupakan seorang jurulatih dan keadaan di sana terdiri daripada berbagai kaum. Bolehkah saya teruskan kerjaya ini? Apa yang kita tengok tu sebaik-baiknya kita cari kerja lain lah. Kerana banyak lagi batas-batas syarak yang dilanggar di sana. Seperti maknanya perempuan berlatih, lelaki tukang sorok, lelaki tukang tengok. Berlakunya macam-macam. Bermaksiat, berkapa pula sama-sama pelatih. Ini semua ni benda yang canggah dengan syariat. Jadi bukan pelatih yang tukang jurulatih tu tak bersalah. Tapi mana yang menggubalkan maknanya peraturan-peraturan tu sepatutnya dengan cermin Islam. Boleh buat latihan tapi orang puang suku puang, latih puang, lelaki jurulatih lelaki. Ni puang tukang panjat tali, lelaki tukang terik tali ke bawah. Sedap main kan. Apa hukum bersalah dengan pak atau mak saudara sabik? Saudara sabik ni bukan mak saudara kita betul, sabik saja. Jawabnya tak boleh. Ada setengah pendapat mengatakan untuk mengelakkan daripada terasa hati dan juga pada masa yang sama mengelakkan
mengelakkan hubungan silaturahim. Mengelak guana pula hubungan, mengekalkanlah. Dia kata tak apa kalau kita salam dengan orang yang haram, bukan mahram kita, nak jaga hati. Tak boleh juga jaga hati. Hati apa nak jaga? Nah, hukum syarak dulu. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, kan? Tak boleh taat kepada makhluk perkara yang derhaka kepada khaliq, kepada Allah. Kasih dia minta. Nak serahkan jiwa dan raga. Tunang dia minta. Apa katalah, nanti nikah dulu abang. Tidak ai berhati-hati. Gua ni kamu. Saya. Halal. Dia nak jaga hati tunang. Tunang kata boleh. You serahkan jiwa dan raga you. Keburatan you. Apa kata tak boleh, haram, kena nikah dulu bang. Tidak, aku berhati-hati. Dah. Nak jaga hati tunang, serah. Dah boleh hukum syarak, kan? Dia Allah dan Rasul ni paling tinggi. Dia kena faham gitu. Apa hukum gunakan ilmu wafak contohnya untuk melarikan perniagaan? Jadi jumhur ulama mengatakan syirik, haram, tak boleh. Kalau jenis takar untuk melariskan perniagaan, tak boleh. Apakah hukum menyimpan bulu di hari-hari? Ada yang mengatakan bahawa tidak sah solat. Sah solat, tapi sunat cukup bulu hari-hari. Syekh. Apa hukum mandi bogey? Mandi bogey pula. Saya terdengar orang mengatakan tidak terima amalan seorang itu selama 40 hari jika mandi bogey. Tak betul ni. Tak ada hadis kata mandi bogey tak terima amalan 40 hari. Jawabnya mandi bogey haram dengan ijma' ulama, berdosa besar. Iaitu di luar rumah. Kalau dalam bilik mandi ada dua kaul. Satu kaul mengatakan makruh, satu kaul mengatakan harus. Itulah dua pendapat yang masyhur di sisi ulama. Faham? Dalam bilik air kalau tak nampak. Luar rumah balik awal. Ke haji tanya ni. Bos 9.30. Ketika sujud nak lipat satu daripada jari kaki. Dan mana pula kalau tengah sujud tu tak lipat walaupun satu jari kaki, adakah batal solat? Bukan batal, tidak sah sujud. Sujud mesti kena perut anak jari atau semua ataupun salah satu daripada perut anak jari, mana lipat gitu. Mana kalau tidak lipat gitu, kita pergi duduk dah antara dua sujud, kena sujud semula. Sujud tadi tak sah. Lepas tu kalau kita pergi salang kalau tadi, maka sembahyang kita jadi tak sah. Saya ada program dekat Dungu baru-baru ini. Lepas sembahyang Jumaat saya terrembat selipar orang. Lepas tu lepas balik rumah baru saya rasa bersalah. Maka tak lama lepas tu saya pergi atas semula dan letak di masjid saya sembahyang dulu. Sebab bukan tahu tuan dia siapa. Bolehkah tindakan saya itu? Kerana pula kalau tak sampai ke tuan dia dan tuan dia tak reda, jawabnya berdosa. Dia ambil selipar orang, bawa balik. Dia yang kita boleh hantar balik kepada rumah pemilik. Kalau ambil masjid, hantar balik tak jumpa juga dengan tuan, yang ambil orang lain pula. Kita balik, kita tengok tuan ni tak ada, kita pergi ambil cakur tanpa izin, pinjam nak cakur ubi sikit, haknya haram, dosa. Tapi kita pergi hantar balik, memang tuan dia ambil, pasal hantar balik rumah dia. Tapi kalau ambil tengah jalan gini, walaupun pergi hantar balik, tak balik ke tuan dia. Lepas tu lain kali jalan kaki ayam lah tu. Langsung bimbang, kaki ayam dah buat apa ni? Ni rembat orang pula, nak balik hak tu imam. Berwah malah tu kaki tu imam. Saya ada seorang adik di mana solat, kena cara supaya dia sedar tentang kewajipan solat. Ajak dia mari surah. Buat baik ke dia, pujuk dia, ajak dia makan, beli dia baju t-shirt ke apa ke, benda dia merahi. Dia bila kita beri kandak dia, maka dia mengenang budi. Manusia ni komunis pun dia teringat budi kalau kita buat baik ke dia. Jadi cara ni ada tak, kena pujuk lagu tu. Bagaimana cara supaya kita dapat istiqamah dalam qiyamul lail? Iaitulah kita minta kepada Allah SWT supaya kita ni istiqamah. Doa kepada Allah senjata yang paling ampuh. Kemudian kita buatlah seolah-olah qiyamul lail ini wajib bagi kita, bukan wajib, seolah-olah wajib. Apakah hukum kita melambatkan solat kerana menolong ibu kita? Lambat tu kalau habis waktu tak boleh.
Yang bolehnya apa habis waktu darurah. Ibu kita jatuh dalam telaga, tak apa. Ayah kita jatuh dalam sungai, tu bab lain. Apakah hukum sengaja mau niat puasa sunat pada siang hari dan ianya bukan terlupa pada malamnya? Jawabnya sah juga. Dia malam tak nak niat boleh dah, tapi nak niat siang hari sah juga kata ulama fiqh. Syarat tak makan dulu pada sebelum daripada niat. Betul ke syaitan suka duduk pada 3 tempat pada tubuh badan wanita, iaitu wajah, dada dan punggung? Bagaimana pula dengan laki-laki? Kata salafus soleh bahawasanya pada badan orang perempuan itu syaitan suka. Bukan dia minyak rapuan, dia duduk di situ, dia menghias sehingga orang laki-laki tengok tertarik kepada dia. Lepas tu Nabi kata perempuan itu al-mar'atu idza adbara ala surati syaitan wa idza aqbala ala surati syaitan wa idza aqbalat ala surati syaitan. Perempuan ni dia beradab dengan kita, dia beradab atas rupa syaitan. Bukan Nabi kata rapuan tu syaitan, tapi bila dia beradab kita repok dengan dia, syaitan akan cocoh kita. Akan mari bahasa power. Ambil putih, lawa. Tu bila pusing ke belakang, syaitan tak? Puang tu dah syaitan, tapi syaitan pula kata power bos. Dah pusing belakang. Dah puang ibadat. Jadi gitu semua. Jadi oleh kerana itu fitnah ni kena jaga-jaga. Apa hukum semayang sambil bersila dalam perahu sedangkan kita boleh semayang di tepi darat tetapi sayang nak naik sebab udang tengah makan? Hukum mengair gaiwan menggunakan umpan katak hidup. Jadi umpan katak tak apa dimakan oleh ikan, tapi kita tak boleh bunuh katak di tangan kita. Dia biar ikan yang bunuh dia. Faham? Sakut tak mati ambil benang ikat. Faham? Ambil benang ikat di mata kain. Tu guru ajar. Ambil benang belik di mata kain, pegang katak bergaluh. Jadi duduk gerak situ. Ni sakut tak belakang bawah. Kan haram hukum bunuh katak. Tak boleh kan? Kita ikat itu upah ikan mari makan, bunuh dia. Ikan tak apa? Ikan tak haram makan. Kita tak boleh bunuh katak. Kemudian tepi darat dah udang duk makan kat ni, nak naik atas darat rugi pula udang. Jadi semayang tak ada masalah. Tak wajib naik atas darat. Semayang tak perlu boleh. Tapi semayang duduk tak usah. Bak dia mampu berdiri. Bak Nabi kata fa'illam tastatik, kalau mu tak mampu berdiri, tak mampu mana boleh berdiri, labuh tepi diri. Kalau laut dah nak labuh dah. Baru-baru ini ada satu kejadian ragut di Watu Enam dan peragut dapat ditangkap dan dipukul. Jika tidak silap salah seorang daripada peragut itu mati dipukul. Mati tak? Apakah hukum orang yang memukul pesalah itu dan menyebabkan kematian? Jadi orang yang sengaja membunuh orang tanpa hak, hukumnya berdosa. Macam kata laksana hukum hudud. Maka hukum pancung orang yang murtad. Tapi bukan boleh takat bagi mahkamah yang pacung dia. Orang kampung pacung tak boleh. Bukan hak kita. Tak boleh. Dulu saya seorang yang agak jahat, tapi sekarang sudah mula sedar dan insaf untuk membaiki diri. Terasa diri makin hampir dengannya. Lantas diuji dengan masalah rumah tangga. Setelah dicerai dengan satu talak, saya cuba untuk jumpa terhalang oleh keluarganya. Saya makin buntu. Dia dulu jahat, mulai ada keluarga, tapi bila jadi baik ni jadi cerai dengan isteri. Itu dugaan Tuhan. Dulu masa jahat nega laku, orang ramai mari kedai. Dan ni bila dengar kitab, dengar ustaz ni kat tu guru, jadi tak apa laku. Ujian Allah tu, tanda Tuhan sayang kita tu. Dia nak test kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka mereka telah beriman sempurna sedangkan mereka akan dibiarkan tanpa diuji? Itu ujian Tuhan. Jadi kita buatlah ikut saluran yang sebenarnya. Kalau bab nun cerai, ikut bab cerai betul. Dia isteri ni kalau kita rajak jadi isteri kita semula, walaupun isteri itu tak redha, kita cerai, lepas tu kita rajak.
Tak syarat isteri tu redha. Dia kata aku tak redha dunia akhirat, jadi isteri semula. Sebab dia hak suami. Nampak? Bila dia cerai, keluarga isteri tak benar, pak dia tak benar, waktu bik golok. Mak dia pun tak redha dah nak ambil wak menantu semula. Tapi suami dia kata aku rajak kamu semula jadi isteriku, jadi automatik. Dia nikah orang lain zina sepanjang hayat. Faham? Pasal rajak tak syarat izin isteri ataupun wali. Saya tinggal solat subuh, boleh tak saya qada lepas solat zuhur sekarang? Boleh. Tapi kalau kita sengaja tinggal, wajib kena qada segera masa kita bangun tidur. Tapi kalau kita tertidur, maka kita boleh pilih nak anjurkan sikit qada kita tu. Apa hukum jual lintah? Kalau lintah itu digunakan untuk buat obat yang tidak dimakan, maka hukumnya harus. Tapi dijadikan makanan, hukumnya haram. Jadi al-umuru bimaqasidiha, kena tengok akan tujuan daripada ternakan tersebut. Masa kita solat fardu, contohnya solat zuhur ada 4 rakaat, sampai rakaat 3 tepat lepas surah Fatihah, patutnya kita tak perlu lagi baca surah. Tapi kalau kita terbaca juga, macam mana? Jawabnya sah dah sembahyang, tak ada masalah. Kalau anak orang kafir baru balik dalam masa 1 hari, esokkan dia pun mati, adakah dia masuk syurga atau neraka? Tu kena tengok, serah pada Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Yang kita kena yakin Allah Ta'ala tu maha adil, tidak ada zalim walaupun seberat zarah sekalipun. Pihak yang menguruskan wang KWSP, saya niat nak ambil duit tu tapi membeli rumah, untuk beli rumah dan tanah. Bagaimana kalau pihak tidak meluluskan? Kan duit itu adalah sebagai duit kita. Kerana kalau saya meninggal sebelum syarat umur ditutupkan dan nama pewaris pun meninggal, adakah pihaknya menanggung hutang dengan saya? Ya, dia akan bayar balik kepada waris-waris hak lain, diberi belaka. Lepas tu dia ada penama dalam KWSP. Kita letakkanlah penama yang kedua kita tu dengan orang yang sepatutnya. Jangan letak ikut say. Kemudian kita ni ada waris lah. Tak ada waris, Baitul Mal pahala boleh kita ke? Tak ada waris kita, sebatang kara dagang 4 malau. Tak ada orang, tak ada apa. Penama kita pun tak ada, nama tu reka saja. Maka Baitul Mal tu maknanya kita dapat pahala. Faham ni? Saya suka dengan barang-barang terbuang di tepi pantai, dapat banyak botol bekas arak cantik bentuknya. Bolehkah saya ambil, cuci dan samak? Boleh, tak ada masalah, kena bersih. Samak tak payah, samak ni kulit bangkai. Botol arak basuh dah, tapi kena buang label-label yang ada syiar-syiar dia. Ada tulis kasbek tak boleh, kena buang. Pasal jadi syiar kita elang pula. Cuci sampai bersih, ibu sabun apa semua. Bukan samak. Samak ni kulit bakar. Kita jalan-jalan jumpa kulit rimah. Kita nak pakai comel kulit rimah, kita pun samak, buang bulu apa semua, hubung dengan kimia, dengan asid apa semua, jemur, lepas tu bilah, kering molek pada, bersih, boleh buat serbang kulit rimah. Lepas tu ada 5 nang lagi dalam 15 minit. Pukul 10 kot InsyaAllah kita jawab semula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.